Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi lah, Muhammad Iqmal Firdaus bin Mustafa 049861 di dalam subjek Malaysian Legal System MLS, iaitu sistem perundangan di Malaysia. Okay, kita terus. Hari ini saya nak satu coretan lah kepada anda semua berkenaan dengan perkara 3-1 dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kalau kita lihat perkara 3 ini memang sering menjadi topik kepada semua masyarakat yang ada, dan kita lihat bahawa perlembagaan ini adalah salah satu perkara yang harus kita taati dan menjadi panduan kepada kita. Okey, di dalam perkara 3 ini telah menceritakan yang pertama tadi, iaitu Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksud bahagian persekutuan ini adalah seluruh negara, seluruh serata tanah air kita lah. Tak kisahlah duduk di mana ke, ada so amalkan mana yang boleh, tetapi Islam agama rasmi, agama untuk persekutuan ini. Yang kedua adalah di dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, contohnya Melaka, contohnya lagi Pulau Pinang, kedudukan raja sebagai ketua Islam di negerinya mengikut cara dan setakat diakui dan ditetapkan oleh perlembagaan negeri. Sebab setiap negeri mempunyai enactment sendiri bagaimana mereka menggubal, dan itu semua memang telah ditetapkan dan telah dimaklumkan kepada kita. Jadi kita takluk, sebab itu adalah memang kuasa negeri. Kemudian perkara 3 adalah perlembagaan negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam di negeri itu. Okay, yang keempat, tiada apa-apa jua dalam perkara ini mengurangkan mana peruntukan lain dalam perlembagaan. Mana perkara ini memang dah fair and square, tak ada terkurang, tak ada terlebih, memang saling melengkapi. Okey, yang kelima, walau apapun jua dalam perlembagaan, yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi ketua Islam di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan bagi masa ini, parlimen juga boleh diubal untuk menubuhkanlah salah satunya Majlis Perundangan Islam dari bawah kelolaan yang di-Pertuan Agong dan membincangkan mengenai perkara-perkara perundangan agama Islam. Okey, kalau kita lihat yang pertama kat sini adalah ketua agama Islam lah, untuk kita simpulkan daripada perkara 3 tadi. Wilayah persekutuan ialah wilayah yang ditabir secara langsung oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia dan tidak ditakbir oleh mana-mana negeri. Dan hak mutlak itu memang ada pada persekutuan. Wilayah persekutuan bukan negeri, seperti yang dinyatakan dalam perkara 1/2 negeri-negeri persekutuan daripada Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Pentadbiran wilayah persekutuan dikendalikan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Tidak seperti negeri lain bagi Malaysia, wilayah persekutuan tidak ditadbir oleh kerajaan negeri. Sebaliknya, semuanya terletak di bawah yang di-Pertuan Agong. Oleh kerana wilayah persekutuan bukanlah sebuah negeri, ia tidak mempunyai Dewan Undangan Negeri, tetapi dia mempunyai undang-undang bagi wilayah di bawah parlimen, dan parlimen bertindak sebagai badan perundangan bagi wilayah persekutuan ini. Okay, yang kedua adalah undang-undang berkaitan dengan Islam. Justru adalah jelas dalam perkara 3/5 perlembagaan persekutuan ini bahawa kerajaan persekutuan juga mempunyai peranan tertentu yang perlu dimainkan dalam hal berkaitan Islam yang dibawa maksud bagi wilayah persekutuan ini. Parlimen mengubah akta berkaitan dengan Islam dari segi perundangan. Pentadbiran Islam di wilayah persekutuan adalah di bawah naungan yang di-Pertuan Agong. Bagi tujuan gubahan undang-undang hak berkaitan Islam telah disenaraikan dalam senarai persekutuan jadual ke-9 pada Seksyen 4/K yang menyatakan bahawa parlimen mempunyai kuasa perundangan berkaitan undang-undang dan tata cara sivil dan jenayah akan pentadbiran keadilan, termasuk kurungan tadi yang disebutkan, penentuan hukum syarak dan undang-undang diri yang lain bagi masuk undang-undang persekutuan. Okay, yang terakhir adalah lantikan mufti. Okay, lantikan mufti jelas daripada peruntukan
perlembagaan persekutuan. Kerajaan persekutuan juga tidak kurang peranan dalam pelaksanaan hal berkaitan Islam, terutama berkaitan perundangan Islam dengan Parlimen sebagai badan perundangan bagi wilayah persekutuan itu sendiri. Kerajaan persekutuan hendaklah juga sebagaimana diharapkan daripada kerajaan negeri untuk memastikan dasar-dasar pentadbiran pada peringkat persekutuan bersifat memudahkan sekaligus memastikan segala tanggungjawab dan amanah yang di-Pertuan Agong dalam hal berkaitan perundangan Islam itu dapat dihayati dan juga difahami oleh seluruh rakyat persekutuan. Sementara itu, kerajaan bagi negeri-negeri tanpa raja sebagaimana yang dinyatakan tadi seperti Sabah, Sarawak, Penang, Melaka, dan hendaklah juga sentiasa mengambil perhatian bahawa segala urusan berkaitan Islam termasuk pentadbiran perundangan pendidikan juga apa jua tidak boleh mengetepikan peranan yang di-Pertuan Agong. Apa-apa pun, gana-gana pun yang di-Pertuan Agong itu adalah hak paling mutlak di atas. Gitulah cara. Sekian sahaja daripada saya berkenaan dengan kupasan daripada perkara 3-1 iaitu agama Islam merupakan agama rasmi Persekutuan Malaysia. Dan saya harap pada semua bersama-samalah kita menghayati rukun negara iaitu perkara asas untuk kita menghayati juga perlembagaan persekutuan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.